أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Kita tengok sikit penerangan macam mana kita nak baca ayat ini. Pertama kali kita lihat ada huruf hamzah berbaris. Baris atas a, tahqiqkan baris atas ataupun mana-mana baris bagi huruf hamzah dibaca dengan tahqiq. Ta, ha, qaf, ya, qaf. Tahqiq maknanya hamzah yang sebenar. Macam mana bunyi dia? Macam biasa saja. A, I, U. Nyatakan A-nya. Jangan baca dengan bacaan yang ringan. A, I, U. Tapi A, I, U, A. Kemudian kita buka baris dengan betul. Saya nak cerita sikit baris. Berkaitan dengan baris ni, baris atas bermakna kita buka mulut kita. Maknanya antara dua rahang ini, kita jarakkan dia. A. Bukaan yang mutawassit. Bukaan yang pertengahan. Antara bukaan yang besar, A, dengan bukaan yang kecil, E. So, E kecil, A besar. So, bukaan fathah adalah antara bukaan besar dan bukaan kecil. So, bunyi dia A di tengah-tengah. Ahum, ha baris depan hu. Jelaskan ha. Kerana setengah ulama meletakkan huruf ha ini termasuk dalam huruf yang bersifat dengan sembunyi, khafa. Khafa bermakna huruf itu mudah hilang pada sebutan. So macam mana kita nak jaga dia supaya tak terhilang? Jaga sebutan ha, ahu, hu tu bagi jelas, ahu. Jangan baca yaqsimuna, mana ha, ha hilang. Nyatakan ha, ahu, ahum. Baik, ha bagi depan hu muncung mulut, hu. Kenapa kena bagi depan? Mim tak dimuncungkan. Sebab mim bukan baris depan. Mim dibaca dengan mati. Ahum. Dalam bahasa sama, ha itu, mim itu diizharkan. Dijelaskan. Macam mana kita nak jelaskan mim? Kita jelaskan sifat tawassut mim. Tawassut bermakna suara pertengahan. So suara huruf Al-Quran ada 3 suara. Suara berlalu, suara terputus, suara pertengahan. Antara terputus dengan suara berlalu, kita ada suara pertengahan. So mim adalah suara pertengahan, tawassut. Baca dengan gerak sedikit. Gerakan itu melepaskan dia daripada suara terputus, syiddah. Tetapi gerakan suara itu tidak menyamai rakhawah suara berlalu. Jadi bacanya ahum yaqsimuna, settle mim. Jangan baca mim seperti orang tersaktah. Ahum yaqsimuna. Jangan baca ahum yaqsimuna. Kenapa baca macam tu? Kerana katanya tak ada dengung. So kita nak perbetulkan huruf mim dan nun. Apa-apa saja situasinya, dengung tu tetap ada. Cuma banyak ke sedikit, itu cerita dia. Apabila mim itu dibaca dengan izhar, maka dengung dia itu dengung yang naqisah, dengung yang kurang. Walau macam mana pun ada sedikit. So cerita dia bila kita baca mim tu secara tawassut, so di situ dah ada dengungnya. Baik. Ya nipis, ahum ya. Qaf tebal, ya qa. Ya qa. Jadi ya nipis, qaf tebal, ya. Lebarkan sedikit bibir untuk menyebut ya, menyebut huruf ya. Qaf yang mati, ya qa. Ya qa. Okey. Sin bawah nipis si, ya qasi.
Muna. Mu pun dengan nipis. Jangan mu. Yaqsimuna. Itu tebal mim tu. Nipiskan mim walaupun dia baris depan. Yaqsimuna. Yaqsimuna. Baik, berbalik pada qalqalah qaf. Macam mana kita nak beza qalqalah apabila dia mati dengan huruf qalqalah apabila dia berbaris? Mana-mana saja huruf dalam Al-Quran, apabila kita baca dia dengan berbaris atas, kita jarakkan dua rahang kita ini. Kalau qaf beratas a, kita bukalah a. Tapi kalau qaf itu dimatikan, kita baca dengan bukaan rahang kita itu bukaan yang sedikit. Yaqsimuna. Kalau kita buka banyak rahang kita, qaf itu akan menjadi berbaris. Saya contohkan, qaf yang mati dibaca dengan betul bukaan rahang yang sedikit. Ahum yaqsimuna. Ahum yaqsimuna. Itu qaf yang mati. Cara mati itu qalqalah yang dimatikan. Kalau berbaris ahum yaqsimuna yaqa. Bila kita buka banyak, rahang kita tu dijarakkan jauh, dia akan jadi seperti huruf yang berbaris. So macam mana kita nak sempurnakan huruf qalqalah yang dimatikan, sukun, jangan buka rahang terlalu besar seperti bukaan berbaris. Yaqsi, si nipis, mu nipis, ada dua harakat maddul asli. Yaqsimuna, na nipis, ra tebal ra. Macam mana kita nak tebalkan ra? Jangan lebarkan bibir. Ra. Sebut ra daripada makhraj yang betul. Ra, hujung lidah bersentuhan yang berdekatan dengan gigi atas. Ra. Kemudian gelembungkan sedikit lidah supaya jadi tebal. Ra. Ha nipis. Rah. Rahmata rabbik. Ma nipis. Ta nipis. Jangan baca tebal. Rahmata. Itu tebal. Rahmata. Ra tebal. Rabbik. Sabdukan ba dengan sabdu yang betul. Putuskan suara ba. Rabb. Ya rabbik. Jangan lalukan suara ba. Sebaliknya kita putuskan suara ba. Rabbik. Bari bawah ba, bi. Bari bawah bi, jangan be. Rabbi. Rabbik. Jangan rabbik. Jangan lewehkan bunyi baris bawah. Beri baris bawah yang tepat. Rabbik. Kemudian kaf, bila kita wakaf ataupun kita matikan dia, hamas dia tu lebih sikit. Tapi tak banyak. Yang rabbik, itu banyak. Rabbik. Sikit saja. Seterusnya, nahnu, na nipis na. Nah. Ha daripada tengah leher. Nah. Nu bagi depan. Nahnu qa. Qa tebal. Qasamna. Qa tebal. Sim nipis. Mim mati nipis. Nun bari atas nipis. Qasamna. Nahnu qasamna bainahum. Ba nipis ba. Ya lin. Sampaikan huruf ya. Habiskan ya tu. Bayi. Sampai bunyi i. Bayi. Jangan bainahum. Qasamna bainahum. Tak habis ya. Habiskan. Finishkan ya. Bainahum. Baina nipis na. Jangan baina. Bainahum. Kemudian ada mim mati berjumpa dengan idgham mithlain. So mim itu ada sabdu, kita baca dengan akmal. Gunnah pada mim yang bersabdu dibaca dengan akmal. Akmal ma takunul gunnah ketika mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Masa kita dengungkan mim yang bersabdu, adakah kita muncungkan bibir? Tak. Bainahum, bibir balik asal. Dilebarkan sedikit kerana kita tak sebut huruf mim. Ma, am. Kita tak sebut mim mati om. Kita sebut am. Yang berbaris depan ha, hu, bainahu. Mim bukan baris depan. Mim bertanda mati. Ataupun bersabdu. So, bainahum ma. Ma'i, ai ni ke bawah. Ke bawah, maksudnya tengah leher. Ma'i, dua harakat. Ma'i syatahum. Sya daripada tengah lidah. Jangan guna huruf shin daripada hujung lidah. Ma'i sya. Ke belakang sikit. Ma'i syata. Syatahum. Jangan ma'i syatahum. Itu tebal semuanya. Ma'i syatahum.
ada izharkan mim seperti biasa, nyatakan mim dengan kita sempurnakan sifat tawassut mim sama dengan tadi. Nahnu qasamna pun sama juga, mim yang mati tadi baca izhar, sama juga di sini izhar. Mana kita nak baca dia, jangan baca seperti orang tersaktah, ma'isyatahum fil hayati, jangan macam tu. Baca dengan tawassutul mim, ma'isyatahum fil hayati dunya, fil haya, masuk pada lam juga tawassut. Lam tu dia baca dengan tawassut, suara lam bergerak sedikit, gerakan itu melepaskan dia daripada syiddah, suara terputus, tetapi gerakan itu tak menyamai suara berlalu seperti rakhawah, fil hayati. So apabila kita sempurnakan suara tawassut lam dan suara tawassut mim, maka keadaan itu menyebabkan tidak akan berlaku lagi qalqalah. Selalu orang kita baca huruf lam mati ke mim mati, terdengar padanya qalqalah. Seperti dibaca ma'isyatahum fil hayatid dunya, ma'isyatahum. Sebab apa? Sebab dia terus lepas, dia terus putuskan mim. Bila terus putuskan mim, maka akan terkeluar suara lantungan seperti qalqalah. Sebab qalqalah tak akan berlaku kecuali ada putusnya suara. So mim tak putus suara, lam tak putus suara, suaranya sedikit bergerak seperti tawassut. Ma'isyatahum fil hayati al-ha, jangan baca ha, fil haya, ya nipis, ha nipis, ya nipis, tabari bawah pun nipis, hayatid, huruf dal diputuskan suara, ajid qattin bakat, jangan gerakkan suara, jangan lalukan suara dal diputuskan suara, diputuskan nafas, inhibatus saut fil hayatid. Masa kita sabdu atas dal, adakah saya muncungkan mulut? Tidak. Al hayatid. Masa sabdu atas dal, saya muncungkan mulut ke tak? Bila saya muncungkan mulut? Bila saya nak sebut du. Bila saya nak sebut baris depan du, barulah saya muncung mulut. Fil hayatid dunya. Jangan baca fil hayatid dunya. Masa sentuh dal tu terus dia muncung. Itu tak tepat. Sebab sabdu itu ibaratnya huruf yang mati. So huruf yang mati tak adalah dimuncungkan. Yang dimuncungkan adalah bila berbaris depan. So baca dia fil hayati dunya. Tengok huruf nun yang dibaca izhar. Nun itu mati dalam keadaan dibuka bibir. Dun. Depan balik depan tu huruf dal, du, dun, ya. Dunya. Jangan dunya. Jangan baca nun itu muncung mulut. Dunya. Jangan. Dunya. Sebab apa? Sebab nun mati dibaca dengan keadaan dia yang asal, iaitulah dilebarkan bibir. Sini izhar mutlak, tidak diidghamkan ke dalam ya. Sinwan, qinyan, bunyan. Kan ada 4 huruf. Bila nun mati berjumpa dengan ya, nun mati berjumpa dengan waw, diizharkan secara izhar mutlak kerana berlaku dalam satu kalimah. Jika diidghamkan juga, maka dia akan merosakkan binaan kalimah itu. Baik, dunya, ya 2 harakat. Wa nipis wa. Buka wa, bukan wa. Wa rafa'na wa, buka. Ra tebal ra. Fa nipis. Ain mati nipis. Nam nipis. Wa rafa'na. So wa rafa'na yang tebalnya ra. So jaga tebal ra, jangan tersalah nipis. Sebab sebelum dan selepasnya nipis. Wa ra. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Jangan baca wa rafa'na. Itu semua tebal. Maknanya bila huruf itu nipis, kita lebarkan sedikit bibir. Wa rafa'na. Bila huruf itu tebal, kita tak lebarkan bibir. Sebaliknya kita sebut huruf yang tebal itu pada kedudukan bibir kita yang asal. Macam mana? Ra. Jangan lebarkan dia. Ra. Jadi nipis. Jangan munculkan ra. Jadi ismam atau bagi depan. So, wa rafa'na. Huruf ain tawassut. Wa rafa'na. Jangan melampau. Wa rafa'na. Banyak jadi rakhawah. Jangan baca terputus. Wa rafa'na. Jadi syiddah. Wa rafa'na. Na 2 harakat dengan baca tarqiq, nipiskan nun. Ba nipis. Ain nipis.
Tetapi orang kita ba-nya tebal, ainnya tebal. Wa rafa'na ba'dahum ba'dah. Bukan ba, tapi ba. Ain mati ba. Ba'dah. Ba tebal, ba. Keliling lidah melengkung, sentuh pada gerham, ba. Ba'dahum. Ba saya muncung tak? Tak muncung. Ba'dah. Jangan baca ba'dah. Jangan baca gelembung ba'dah. Tak ada. Biasa saja. Wa rafa'na ba'dahum. Ada mim mati baca dengan izhar, disempurnakan tawassut mim. Sama tadi. Sama dengan 2-3 mim yang mati. Jangan baca seperti tersaktah. Jangan baca ba'dahum fawqa. Ba'dahum fawqa. Bila jumpa dengan fa, jaga mim supaya tak terikhfa. Wahdhar ladha wawin wafa'an takhtafi. Jaga mim supaya tak terikhfa. Wa rafa'na ba'dahum fawqa. Faw. Siapa waw? Faw. Habiskan waw. Faw. Ya faqa ba'dahum faqa. Habis waw. Fawqa. Siapa wu punya? Wu. Fawqa. Qaf daripada pangkal lidah. Qa. Adakah saya muncung mulut? Tidak. Qa. Jangan baca fawqa. Kalau fawqa ada suara ismam ataupun di situ bercampur dengan suara waw. Fawqa pada atas. Fawqa. Ba nipis ba. Ain nipis. Tawassutkan ain. Ba'dhin. Ba'dha. Dha bagi bawah. Tanwin bawah. Dhi. Kemudian kita ada ikhfa'kan nun. Tanwin itu adalah nun sakinah. Nun sakinah itu berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan huruf dal. So nun itu diikhfa'kan dengan cara nipis di sisi huruf dal. Fawqa ba'dhin darajati. Fawqa ba'dhin. Ada huruf dal selepasnya. So yang tebalnya dha itu dhi. Bila masuk huruf nun yang diikhfa'kan, diri nun yang disembunyikan itu dia bersifat nipis. Kenapa? Kerana dia berjumpa dengan huruf dal, huruf yang nipis, dan dia ada ciri-ciri kedalannya. Kerana kita bawa gunnah ataupun nun itu berdekatan dengan makhraj dal. So kita baca fawqa ba'dhin da. Adakah kita sentuh huruf dal? Tak sentuh. Cuma kita menunggu berhampiran indal harfi ad-dal. Fawqa ba'dhin da. Dara. Da nipis. Ra tebal jim. Jim nipis. Ta bagi bawah nipis. Darajatin. Ra tebal. Dara. Darajatin. Darajatin. Jangan baca darajatin. Jangan. Darajatil liyattakhidha. Ta tanwin berjumpa dengan idgham bila gunnah. Masuk dalam lam terus. Darajatil. Idgham kamil. Terus masuk semua sekali. Tanwinnya nun sakinah itu. Yang ada pada sebutan yang tiada pada tulisan. Tanwin. Darajatil. Lam itu jangan diputuskan lam. Sebab lam kita tahu dah dia tawassut. Apa makna tawassut? Suara pertengahan. Bukan suara putus, bukan suara berlalu. So jangan putuskan suara lam. Darajatil liya. Jangan lalukan suara lam. Seperti rakhawah. Darajatil liyattakhidha. Jangan. Tetapi di tengah-tengah suara tawassut atau bainiyah. Darajatil liyattakhidha. Adapun atas huruf ta, itu kita putuskan suara. Sebab apa? Ajid qattin bakat. Syiddah. So ta diputuskan suara. Liyattakhidha. Liyattakhidha. Bukan liyattakhidha. Bukan. Putuskan suara ta. Liyat. Li nipis li. Ya nipis liya. Ta nipis liyatta. Kha tebal. Tetapi kha tebal baris bawah. Ketebalan dia lemah. Liyattakhi. Macam mana kita sebut huruf kha bawah bawah? Khi. Bukan khi. Liyattakhidha. Itu tak betul pada maratib tafkhim. Ketebalan ada maratib, ada tingkatan. Yang paling tebal, huruf tebal itu berbaris atas. Dan selepasnya ada huruf mat. Qala. Khashi'in. Bila dia bagi bawah, khi. Adakah dia nipis? Dia tak nipis. Dia masih tebal. Tapi cara tebalnya itu melemah. Huruf tebal yang paling lemah sekali apabila dia berbaris bawah. Seperti ini.
liyattakhidha. Dha nipis, liyattakhidha. Ba nipis, ba. Ain nipis, ba. Dha bagi depan, du tebal lah, dia tebal, macam mana tebal tu? Tebal tu bukan muncung. Tebal tu apabila keliling lidah kita melengkung. Apabila pangkal lidah kita terangkat. Itulah tebal. Bukan muncung itu tebal. Muncung itu untuk membentuk baris depan. Yang menolong untuk menebalkan huruf yang tebal, itulah lidah kita. Sama ada pangkal lidah ataupun keliling lidah. Dalam kes huruf dad, keliling lidah melengkung. Apabila keliling lidah melengkung, confirm pangkal lidah akan terangkat. Liyattakhidha ba'duhum ba'duhum ba'du buka bibir, jangan ba'du. Jangan baca ain tu dah muncung kerana nasib huruf dad. Yang muncungnya dad, ain dia mati. Ba'du. Jangan ba'du. Itu dah masuk muncung huruf dad ke dalam ain. Ba'duhum hum ada ikhfa syafawi. Tutup bibir dengan sentuhan yang ringan. Ba'duhum ba'dan sukhriya. Ba'dan. Ba tebal, ba. Bila masuk huruf nun tanwin, dia nipis. Sebab apa? Sebab dia ikhfa di sisi huruf nipis. Mana huruf nipis? Sin nipis. Jadi ba'dan. Yang macam ba'dan sukhriya, itu tak betul ikhfa'nya. So ikhfa' ni dia berubah-ubah dari sudut ketebalan dan kenipisan melihat kepada huruf selepasnya. Kalau huruf selepasnya tebal, dia tebal. Kalau huruf selepas nipis, dia nipis. Ba'dan sukh. Sin bagi depan nipis, su. Jangan so. Ba'dan su. Bukan so. Su. Ba'dan sukhriya. Kha terus berjalan. Sukhriya. Kha rakhawah. Sukhriya. Jangan putuskan suara kha. Jangan baca ba'dan sukhriya. Itu putus, dia menjadi syiddah. Ajid, qatin, bakat. Tiada huruf kha. Jadi huruf kha ni berada dalam huruf rakhawah. Ba'dan sukhriya. Ya juga rakhawah. Huruf ya bersabdu. Jangan putuskan huruf ya. Sukhriya. Jangan putuskan ya. Sukhriya. Dia berat tetapi dia masih berjalan. Suaranya suara rakhawah. Ya? Itu. Jangan pukul rata. Asal huruf itu bersabdu terus diputuskan suara. Tidak. Yang huruf bersabdu dan diputuskan suaranya hanyalah huruf yang melibatkan huruf syiddah. Mana huruf syiddah? Ajid, qatin, bakat. Kalau huruf ini bersabdu, putuskan suara. Jim sabdu. Ajja. Dal bersabdu. Adda. Qaf bersabdu. Aqqa. Yang ni kena putus suara. Sebab ada syiddah, suara terputus. Ada pun huruf ya tidak diputuskan suara sekalipun dia itu bersabdu. So baca dia sukhriya. Orang Terengganu kata bergetah. Ya yang bersabdu diberatkan tapi bergetah. Dia bergerak lagi. Sukhriya. Jangan baca sukhriya. Iyyaka. Jangan iyyaka. Dia bergerak. Okey. Teruskan. Wa nipis wa. Ra tebal ra. Hamati nipis wa rah. Wa rahmatu. Ma nipis. Jangan baca wa rahmatu. Wa rahmatu. Ma nipis, ta nipis tu. Wa rahmatu rabbika. Ra tebal ra. Rabbika. Betulkan baris. Babi rabbika. Ka nipis rabbika. Ya rabbika. Rabbika khairun. Itu tebal lah. Wa rahmatu rabbika kha. Kha tebal. Khairum. Kha, khai. Habiskan ya. Sampaikan makhraj ya di tengah apa? Di tengah lidah. Ya, sya, ya. Khai. Khai. Ra bagi depan tebal. Khairu. Khairu. Jangan nipiskan ra.
Selalu orang kita bila ra bagi depan dia ternipis, tak perasan. Khairum mim itu nipis. Tebalkan ra. Khairum dengung. Akmal gunnah. Akmal ma takunul gunnah bila nampak mim itu bersabdu. Khairum mimma. Nampak tu? Gunnah itu disempurnakan. Perangkat gunnah yang paling sempurna macam saya sebut tadi bila mim bersabdu atau nun bersabdu. Khairum mimma, dua harakat, mimma yaj. Tengah lidah, huruf jim wastul lisan. Yaj. Bukan yaje. Bukan yaje. Bukan huruf j tapi huruf jim. Di tengah lidah, yaj. Ini lidah kita bahagian tengah ni, bukan bahagian hujung. Yaj. Dan qalqalah tu sughra, yaj ma nipis, jim nipis yaj. Yang yaja. Yaja ma'un. Yaja ma'u dalam yaja ma'un. Nun mati. Kita sebut nun secara tawassut. Di hujung itu kita panggil mad arid lisukun. Nak baca 2, baca 4, baca 4. Nak baca 6 pun baca 6 lah. Tengok atas kapasiti kita punya nafas.